Bagaimana manusia ini boleh melepaskan diri atau menukar corok nafsunya itu ataupun corok keinginan dirinya itu daripada keinginan terhadap keduniaan, nafsu yang cenderung kepada perkara yang berlawan dengan kehendak Allah, sehingga ditukar menjadi sebaliknya. Semua ini berlaku apabila seseorang itu ditarik oleh Allah. Sudah saya jelaskan dulu istilah tarik ni. Tarik menarik ni. Dalam istilah ahli tasawuf, orang panggil jazbah, tarikan kerohanian. Jiwa kita, ruh kita dikurniakan Allah sehingga dia tertarik daripada keburukan kepada kebaikan, daripada lupa kepada ingat. Terjadinya fenomena ini pada diri manusia adalah disebabkan kerana jazbah. Galiknya, kita tak akan mencapai perkara ini kecuali memperolehi kurnia Allah, yang dengannya jiwa kita ini ditarik daripada yang buruk kepada yang baik, daripada ingkar kepada taat, daripada menyanggahi perintah Allah kepada muafakat dengan perintah Allah. Jadi jiwa manusia itu terjadi demikian itu setelah dia ditarik oleh Allah. Jadi tarik ni orang panggil jazbah. Sebab galiknya kita ni payah nak boleh benda tu. Kalau tak tarik kuat tak boleh sekarang. Kita ni buat ibadah tapi kadang-kadang tak ditarik hati. Tanda bila kita ditarik oleh hati oleh Allah, khusyuknya jadi mudah, ibadah menjadi ringan, pegangan terhadap Allah tu kuat, Allah lebih diyakini dari yang lain. Itu tanda hati tu ditarik. Tapi hari ini ni bukan tak ada ibadah kita, tapi kita kata panggil benda istilah ni, nerik. Kita ni nerik juga. Kita ni nerik juga. Kita ni merasa bebang, kita tebang. Kita tebang. Kita tebang buat ibadah kita. Tapi bila orang dapat jazbah, tidak. Kalau kita hari ini, kita tarik hati kita itu untuk berbuat ibadah. Kita paksa diri kita untuk buat ibadah. Kita tebang diri kita untuk ingat kepada Allah. Tapi orang yang dapat jazbah, hati dia lah yang menarik badannya untuk beribadah. Hati dia yang menarik. Ruhnya lah yang menarik dirinya untuk berbakti kepada Allah. Sekarang ni, kita duduk tolak ruh kita tu untuk buat ketaatan. Kita yang tebang, paksa jiwa kita. Tapi orang yang dapat jazbah, ruh yang akan menarik dirinya untuk beribadah. Pada waktu itulah, inilah rahsianya kita boleh faham kenapa cerita-cerita awliya itu mereka beribadah secara luar biasa. Perkara itu secara hukum adat kita tak mampu buat, tapi mampu dilakukan. Sebab apa? Kerana mereka dapat tarikan ni lah, sehingga yang berat menjadi ringan. Itu istilah jazbah dalam tasawuf. Nak kabarnya istilah. Jadi bahasa mudahnya jazbah ni, ia adalah hidayah dan taufik. Itu bahasa syaraknya. Orang yang dapat hidayah dan dapat taufik, sehingga hak berat jadi ringan, hak payah jadi mudah. Itu yang dengannya hati menjadi mudah untuk ingat kepada Allah. Jika Allah tidak menarik hambanya dan membiarkannya dengan usaha ikhtiarnya sendiri, kalau dibiarkan dengan usaha kita ini, tidak ditarik hati kita, tidak diberikan jazbah, kita tak akan dapat benda ni. Tidak akan mencapai hakikat yang disebutkan tadi itu. Dengan arti kesimpulannya, bahawa seseorang itu diangkat oleh Allah ke martabat kewalian, disampaikan kepadanya setelah ditarik hatinya, setelah dikurniakan jazbah, dan dia mendapat semua itu. Kesimpulannya bahawa dia mendapat kurnia Allah. Tapi untuk mendapat kurnia Allah itu ada syarat-syarat dan usahanya. Usaha itulah yang kita perlu lakukan. Usaha itu yang perlu kita lakukan. Macam kita gini kok, nak dapat bonus, tapi kena jadi pekerja dulu. Kena jadi pekerja dan pekerja, dapat gaji biasa dulu. Tanya-tanya molek, boleh bonus berganda-ganda. Sama juga. Tapi usahanya tu, cara dia tu kena daftar jadi pekerja dulu.
Orang luar dia syarikat dia tak boleh mana tu. Orang dalam kerja dengan dia. Lepas tu dia kerja semua. Kerja boleh gaji. Tapi time molek sikit, tokel tengok dia ni nampak gaji yang pelik ni. Baru dia naik pakak. Naik pakak tu orang panggil ditarik. Tu dia. Itu dia maksud cara mudahnya, tamsilan mudah. Tak akan sampai kepada Allah untuk selama-lamanya. Yani kalau dia tidak ditarik hatinya oleh Allah, tidak dihidayahkan, tidak ditaufikkan, dia tidak akan mencapai. Pada waktu itu bukan berarti dia ni bukan seorang Muslim, tidak. Dia seorang Muslim, seorang mukmin, ahli ibadah, tapi tidak mencapai khususiyah yang dinamakan sampai kepada Allah. Bukan berarti tak siapa ni tak beriman, bertauhid, cuma tinggal lagi tidak mencapai istilah yang disebut sampai kepada Allah. Itu saja. Iman tetap beriman, bertauhid tetap bertauhid. Cuma tidak sampai derajat sampai, atau bahasa lain tidak mencapai derajat kewalian. Kerana wasiat wali duduk situ. Rahsia wali ni duduk di sini. Ini sini rahsia wali. Jangan tengok wali dari aspek lain. Aspek berpakaian, aspek pertuturan, aspek ilmu, aspek kitab. Itu bukan. Aspek kewalian, aspek ditarik hatinya sehingga mendekati Allah. Itu rahsia kewalian. Kerana itu, jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, bila Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada seseorang, nak tarik hati dia tu, tarik ni ibaratnya kalau dengan usaha kita tak mampu. Sebab apa kita orang panggil narik kereta, bukan narik berlomba kereta ni, tarik kereta tu. Kita mampu lah. Kedok dok tarik. Jadi kereta tu perlu ditarik. Sebab apa? Sebab dia lekat. Sebab enjin dia dah hidup. Waktu semua ni kena tarik belaka ni. Kita hari ni gitu juga. Atas kapasiti asalnya memang ada orang lekat kereta ni, lekat. Kalau berat lekat tu enjin mampu tu. Enjin dah hidup. Tapi nak suruh jalan supaya sampai kepada maksudnya tu kena tarik lah. Maka demikian juga dalam hal kewalian ini. Ada ukuran kita ni memang tak boleh nak pergi situ. Tapi kalau diterik oleh Allah, ditarik hati kita kepada Allah, maka tercapailah. Yang boleh kita simpulkan bahawa rahsia kewalian itu kurnia Allah. Cuma setiap apa yang dikurniakan Allah itu ada sebab-sebabnya. Maka sebab-sebab itulah yang perlu kita usahakan. Kadang-kadang ada orang tanya, cakap apa bak wali tinggi? Atas dunia kita tambur, akhirat lagi berebut. Hari ni kita tambur lah. Jadi apa tu wali? Gini-gini, berebut gini-ni. Atas dunia, dia tak nampak depan mata. Tapi di akhirat nanti berebut nak jadi tok wali ni. Berebut. Sebab apa? Kerana lumayan. Janji Allah tu lumayan. Bagi yang nampak rahsia ni, dia akan berusaha nak dapat. Kalau tak nampak, tak kisah lah. Tak nampak, tak ada benda. Kita disuruh berusaha untuk mencapai darjat kewalian, bukan mengaku jadi wali. Tu masalah orang kita hari ni, mengaku. Sama ada mengaku tok wali atau berasa jadi tok wali. Tu penyakit. Dua perkara ni, mengaku tok wali, kalau tak mengaku pun berasa jadi tok wali. Ini semua masalah belaka. Tapi disuruh menjadi wali, disuruh berusaha untuk menjadi aulia Allah. Baik. Kerana itu jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, bila Allah Ta'ala tu nak angkat darjat seseorang hambanya tu menjadi walinya dan dekat dengannya, dia buat guna. Nak tahu fenomena ni, dia buat guna.
maka dinampakkan padanya sifat-sifat Allah, diperlihatkan kepadanya kenyataan daripada sifat-sifat ketuhanannya. Apa yang berlaku di alam maya ini adalah cermin yang memperlihatkan rahsia ketuhanan Tuhan. Segala apa yang berlaku, sekecil-kecilnya kejadian sehingga sebesar-besar kejadian, semua itu cermin nak tengok benda, nak tengok rahsia ketuhanan, nampak rahsia ketuhanan. Tinggal lagi mata kita ni banyak selaput, mata banyak selaput, debu banyak, jadi tak nampak sekarang. Jadi tak nampak. Jadi bila Allah Ta'ala nak mengangkat darjat seseorang itu menjadi orang pilihan dia, caranya macam mana caranya? Diperlihatkan, yakni dibuang selaput-selaput tadi tu, dibuang habuk-habuk tadi tu, sehingga hatinya dapat melihat rahsia ketuhanan Allah setiap kali dia terpandang kepada alam semesta ini dengan segala juzuknya. Tengok kejadian, lalu terlihatlah rahsia keagungan Allah. Kejadian apapun yang berlaku, senang ke susah ke, kaya ke miskin ke, semua itu cermin dia melihat rahsia ketuhanan Allah. Dia nampak, diperlihatkan sehingga mata hatinya melihat. Sekarang kita tak lihat, kita tahu. Bila tengok orang ni mati, orang tanya siapa dia matikan, Allah, jawapan, tanda kita tahu. Tapi tahu kita itu belum sampai ke tahap melihat. Belum sampai ke tahap melihat. Tapi tahu tetap tahu, yakin tetap yakin. Cuma tak sampai tahap melihat. Melihat ni dengan arti melihat dengan mata keyakinan. Bahasa ahli tasawuf ni hadir, ingat. Bila tengok kejadian tu, terus melihat kenyataan bahawa inilah perbuatan Allah. Kita tak sampai gitu, tapi kita tahu bahawa itu adalah perbuatan Allah. Itu beza kitanya. Kita ni tahap tahu, yakin, tahu dan yakin, tapi tak sampai darjah tengok dengan mata hati. Tapi bila Allah Ta'ala nak angkat darjat seseorang tu, ditingkatkan daripada tahu tadi tu, daripada tahu dan yakin sampai ke tahap melihat dengan mata hati. Dalilnya kita ni bila jadi apa-apa, kita jadi ngobong-ngabang dulu. Ngobong-ngabang dulu. 5 hari baru settle, baru sedar, baru sejuk. 2-3 hari tu je pening dulu, tak tidur malam lah, itulah macam-macam. 5 hari baru mari kalang tu mari sikit. Takdir Allah. Ujung-ujung mau nampak. Tapi kalau hari pertama orang tanya, memang jawab serupa je, takdir Allah. Tapi hati tak nampak. Hati tak nampak. Kita tak nampak. Kita akan gelisah, kita akan pening, serabu, itu dah tidur. Itu tanda hati tak nampak. Akal tahu, akal yakin, tapi hati tak nampak. Itu beza dia. Demikian juga di kala memperoleh nikmat. Di kala memperoleh nikmat ni, boleh nikmat mendadak ni bahaya juga. Bahaya juga. Boleh nikmat mendadak. Hak dah je boleh jadi boleh. Ni kadang-kadang ni lupa kita ni jadi. Banyak kejadian-kejadian dia panggil culture shock orang panggil. Hak dah je kaya, boleh kaya. Habis lupa. Lupa pun habis hak lain. Hak dah je kaya jadi boleh kaya. Hak dah je boleh jadi boleh. Habisnya lupa. Ini manusia. Jadi susah pun kita mengebum-mengabang, senang pun mengebum-mengabang juga. Itu bendanya. Nak beritahunya, itu fenomena nampak tak nampak. Sekarang bila kita boleh kaya secara mendadak, banyak rezeki boleh. Kalau orang tanya, jawapan kita standard je. Rezeki Allah, kurnia Allah. Tapi pandangan mata hati tak nampak dah, segelang habis dah. Lupa habis dah. Kereta-kereta buruk habis dah ingat dah. Habis kakak-kakak lama habis lupa. Timbul angang-angang tinggi dah lagi. Berangang pun tinggi dah. Itu nok, itulah nok, inilah. Ini alamat dok nampak. Bukan dok tahu, tapi dok nampak.
Na'udzubillahi min zalik. Jadi bukan berarti tidak ada iman, bukan berarti tidak ada tauhid. Tinggal lagi iman dan tauhidnya itu tidak sampai ke tahap nampak rahsia-rahsia ketauhidan. Jadi nampak nak suruh boleh gitulah, nak suruh jadi gitulah yang disebut oleh Abu Hasan Syazili tadi tu, ditarik oleh Allah. Sebab benda tu payah. Jadi sekarang ni kita kena cari jalan yang memungkinkan kita ni ditarik oleh Allah. Sebab-sebab yang mendekatkan kita untuk mendapat tarikan kurnia Allah Ta'ala dia. Itu bahagian kita, itu usaha kita.